Dia letak phone dia tu tadi, and dia terdengar sekali lagi. Alright guys, welcome back to my channel. So hari ini merupakan hari Isnin, di mana hari untuk kita mengeksplor cuba menggunakan ayat yang betul tapi tersasul, tak apa. Alright, so siapa yang baru-baru dekat sini, awak jangan lupalah tekan like and share, subscribe button dan juga bell notification ni. Alright, so kalau korang yang mungkin nak tengok video-video yang sebelum ni daripada saya sendiri, ataupun kisah-kisah seram yang korang belum pernah tengok, korang boleh klik dekat ni. Yang ni, kali ni aku confident, aku rasa betul ni. Okay, so korang klik kat pop-up ni and dia akan keluar lah kisah-kisah yang sebelum ni. So, kita tak nak panjang cerita. Malam ni kita nak cerita pasal apa? Cerita tentang yang paling banyak sekali orang request dekat DM, komen ataupun mana-mana platform media yang korang boleh jumpa aku lah senang cerita. Kisah Malam Asrama Part 5. Roll it. Dengan kisah kita, macam biasa disclaimer, yang mana-mana dah ada dalam ni, diorang dah faham dah. Sebelum kita start cerita, kita nak bagi tahu kat korang, bukan nak halau, cuma nak ambil langkah berjaga-jaga. Kepada siapa-siapa yang mungkin tak boleh nak tengok, boleh dengar. Kalau mungkin rasa mudah terperanjat, lepak lu. Kalau rasa tak seram, fikirlah sendiri, okay? So, kita terus move on ke cerita yang pertama. Kita tak nak mebel panjang-panjang kan? Alright, so cerita yang pertama ni tentang sekumpulan pelajar yang mengendali satu pementasan teater. Okay, diorang ni basically bukanlah pelajar baru. Rata-rata daripada kumpulan ini, diorang ni lebih kepada senior. So, sebabkan awak cakap apa, college tu, time tu memang ada satu persatuan ni, memang setiap bulan, ada satu bulan yang satu ni, dia akan kendalikan sebuah program, which is dia akan ambil sumbangan lah daripada orang cakap sekitar college untuk diorang tonton diorang punya teater, and duit tu dia akan kendalikan untuk persatuan diorang. Lebih kurang macam tu lah. And cerita ni disampaikan kepada aku oleh seorang pelajar yang bernama Putra, man lah yang banyak berlakon ataupun bergiat aktif dalam bidang-bidang teater ni. And dia pun adalah beberapa kawan seperti Ami, Razif dengan juga siapa, Zulaika. So 3 orang, 4 orang ni memang orang cakap kalau teater je memang muka-muka diorang lah, senang cerita. Okay, so diorang punya teater ni basically nama teater diorang ni dah seram dah sebenarnya. Lupa nak beritahu. Diorang punya teater untuk kali ni, sebelum ni diorang ambil pasal benda-benda sejarah. Sebelum ni diorang ambil pasal benda-benda cintun. So untuk kali ni diorang kata diorang nak cari kelainan sikit. So diorang try lah genre seram. So diorang punya tajuk untuk kali ni adalah Mesyuarat Ahli. Okay, so diorang pun orang cakap apa, base lah idea tu apa semua, diorang boost apa semua. So benda tu semua berjalan dengan sangat-sangat lancar, and ditayangkan pada hari Khamis. Diorang kata untuk dapatkan mood feel seram tu. So jadikan cerita sebelum pementasan itu sendiri berlaku, diorang ada berjumpa dengan seorang ustaz yang orang cakap kat tempat tu, dekat sekolah diorang tu merupakan ustaz yang lebih tahu arif pasal benda-benda macam ni. So ada salah seorang daripada diorang ni, si Ami ni pergi jumpa ustaz tu. Ditanyalah pasal projek diorang, boleh ke kalau nak buat, ada apa-apa pantang larang ke, ataupun mungkin ada step-step yang diorang perlu ikut untuk tujuan langkah berjaga-jaga. Diorang kata macam tu. So ustaz ni pun macam bagilah tahu diorang kalau nak berlakon pasal benda-benda macam ni, satu, jangan copy paste exactly macam diorang. Nombor 2, jangan mencabar-cabar diorang. Ataupun nombor 3, jangan terlalu banyak sebut nama diorang. Diorang pun macam, okey tak ada apalah, benda-benda macam ni takkan kita tak boleh jaga, benda-benda simple kan. Diorang kata macam tu. So diorang pun proceed untuk teruskan projek tersebut. So diorang pick up ada 5 Han dekat situ. So, yang pertama Han Po. Nombor 2 Han Pon, yang terbang-terbang tu, itu. Nombor 3 Hantu Raya. Nombor 4 apa hari tu, Han Cina. And nombor 5 is dia nak out of box. Dia kata time tu diorang ambil jelang yang tu. So ada 5 watak seram yang diorang nak pertonjolkan tentang storyline diorang lah untuk diorang persembahkan dalam teater tu. So lagi 2 minggu sebelum diorang nak siarkan, bukan 2 minggu, lagi seminggu diorang nak persembahkan diorang punya dekat teater ni, diorang dapat satu tugasan khas di mana mereka kena buat satu trailer untuk first time-nya, tujuan untuk memasarkan diorang punya teater ni untuk menjemput orang-orang daripada luar. I mean college-college yang
ada dekat sekitar diorang lah. So ceritanya bermula di sini. Alright, menurut Put, pada malam tersebut diorang mengenakan kostum-kostum watak diorang untuk diorang promosikan trailer tersebut lah. So seorang ni, si Ami ni pegang kamera, ada Zulaika dekat situ dan juga Razif. Ada 4 orang serta beberapa lagi ekstra yang ada dekat situ untuk bantu diorang untuk orang cakap apa, nak shoot lah trailer untuk diorang punya shot ni untuk tujuan promosi tadi. So pada malam tersebut diorang start dengan hantu raya. Okey, start dengan hantu raya, tak ada apalah, semua benda okey, semua benda fine, semua benda good. Oh, lupa nak bagi tahu korang sekali lagi, yang diorang memilih ada satu tempat dekat hujung college tu, dia lebih kurang macam ada satu pokok-pokok besar and ada beberapa semak samun dekat situ. Sebab diorang katakan tempat tu lah adalah yang paling sesuai dekat situ. Okay, so cerita dia pada malam tersebut, lepas dia diorang shoot scene untuk Han Raya ni, lepas Han Raya dia pergi ke Jelang. Jelang pun dah settle. Untuk ke scene seterusnya diorang pergi ke Han China. Han China pun settle. Lepas Han China settle, tinggal lagi 2 lah, Han Po dengan juga Han Pon. Satu Po, satu Pon. Okay, so lepas dia Han China ni settle, dia pun suruh si Han Po ni duduk dekat satu pokok and juga Han Pon ni duduk dekat satu macam bendul lah, bendul untuk dia boleh berdiri kat atas tu tau. So scene dia, idea dia macam ni. First, yang kat atas tu mengilai. Lepas dia yang atas tu mengilai, yang dekat bawah ni akan lompat keluar daripada celah pokok tu. Okay, so diorang pun okay, setuju, dah ambil position semua. Diorang pun pacak kamera and try. Okay, faham Faham? Alright, kita try. 3, 2, 1 and action. Yang atas tu pun start. Macam tu lah, lebih kurang. So kali ni adalah turn untuk diorang ambil shot daripada Put. Okay, Put ni adalah nama yang tadi lah, yang cerita kat lagu ni. And dia memegang watak Han Po, Han yang lompat-lompat tu. Gula-gula lah, senang cerita. Gula-gula. So gula-gula punya shot adalah diorang dah rancang dekat tepi pokok tu. Lepas cakap action, 1, 2, 3 action, dia akan lompat daripada tepi pokok tu untuk ke arah satu lagi pokok yang ada dekat depan diorang. So lepas dia ambil shot Zulaika tu, dia pun turunkan kamera dia untuk ambil shot si Put ni tadi, yang watak gula-gula ni. Okay, aku lupa nak bagi tahu korang, yang malam tu diorang pakai semua dah settle. Maksudnya kalau yang jadi Han Raya tu, diorang memang pakai makeup muka yang lebih kurang. Yang mengilai dekat atas tu pun pakai kostum yang sama juga macam gula-gula tu. Diorang pakaikan si Put tu memang exactly sama. Dibungkuskan dengan si bonjot ni dekat atas tu memang exactly sama. So sampai ke shot si Put ni, masing-masing pun turunkan kamera untuk tengok fokus pada pokok yang pelush si Put ni lompat lah. And time tu si Ami ni pun start untuk bagi command. Alright Put, dengar kau faham apa yang kau kena buat. Kau just lompat je. 3, 2, 1 action. Kau lompat sampai je depan pokok tu, kau stop. Dia kata macam tu. So si Put ni, okay, dengar. Dia kata macam tu. Tapi tangan dia tak macam ni lah. Tangan dia dah macam ni kan. So dia tigit je lah macam tu. Alright, camera roll. 3, 2. Tiba-tiba Ami stopkan arahan tersebut. Razif tanya dia, Mi, asal? Nampak? Dia tunjuk dekat arah pokok yang Put berdiri tu, dia terlihat ada satu gula-gula melompat ke arah belakang. Which is sepatutnya, kalau ikutkan arahan dia tadi, si gula-gula Put ni kena lompat ke arah depan untuk ke arah pokok lagi satu. Tapi si gula-gula yang diorang nampak dalam screen camera ni melompat ke arah belakang. Which is arah yang berlainan. Kalau ke belakang tu ke hutan sebenarnya. Lepas tu tiba-tiba si Razif ni pun jerit, oi, Put, salah. Tunggulah, tunggu, belum action. Dia kata macam tu. Lepas tu benda tu still lompat. Ya Allah, woi, dengar tak, woi. Macam tu, dia cakap macam tu lah. Lepas tu tiba-tiba masa dia orang tengah menjerit and panggil gula-gula tu untuk stay, sebab dia orang ingatkan yang itu Put. Masa dia orang menjerit, dia orang panggil, Put, dengar tak, woi. Put tiba-tiba menjengahkan kepala dia daripada celah pokok tersebut. Tak adalah buat macam ni. Dia kat sini, dia macam celah. Macam tu. Masing-masing macam, oh, okey. Mi, aku rasa kita kena gerak ni, Mi. Ami pun pandang Razif. Ya doh. Zulaika, dah turun, jom. Put, jom, let's go. Aku belum lompat lagi ni.
Put tanya macam tu. Tak apa, kita pindah tempat lain. Kita pindah tempat lain. Masa tu Razif cakap macam tu. Masa tu si Put ni daripada pokok tersebut pergi loncat keluar dan meloncat ke arah diorang. Apa yang menakutkan diorang masa tu, di mata kiri diorang masih lagi terlihat benda yang melompat ke arah hutan tersebut. And ada lagi satu entiti, which is Put tu sendiri, sedang melompat ke arah diorang secara depan. Tu Razif tunjuk macam tu. Si Put ni pun pusing. Masa Put tu pusing, dia nampak juga benda tu berdiri satu tempat macam ni. And benda tu datang ke arah diorang kali ni. And time tu mencecet. Semua orang memang tak, orang cakap tak menang kaki dia nak berlari tu. And diorang bersepah lah masa tu. Kru-kru memang tertinggal lah kamera apa semua. And berlari. And Put tu pun cuba nak lari tapi kaki dah kena ikat. Melompat je lah member tu kan. And Zulaikha time tu pun turun ke bawah. Masa diorang berlari tu, diorang terdengar ada satu ngilaian yang sangat-sangat jaring. Bukan ngilaian daripada si Zulaikha ni, tapi adalah ngilaian daripada the real thing. Yup. Masa malam tu, diorang berlari ke arah satu tempat teater diorang tu and diorang berkumpul. And time tu paling last sekali sampai adalah Put. Masa Put sampai tu, Put cakap, kau bodoh lah, asal tak beritahu kau awal-awal macam tu kau. Lepas tu dia tanya, Razi mana Razi? Razi ada. Dia pegang kamera tadi. Lepas tu diorang pun balik sampai ke tempat diorang tu masing-masing. And diorang pergi buka balik footage kamera tersebut. Kat sini diorang terperanjat. Kerana apa? Masa dia tengok footage kamera tersebut, daripada first kali masa si Zulaikha tu ngilai, dia ternampak ada satu lembaga putih melintasi kamera tersebut. Which is time masa tempat tu diorang tak nampak, tapi pada diorang recheck balik diorang nampak. And pada diorang and ketika diorang record si Put punya scene, diorang ternampak bahawa shot yang diorang ambil tu adalah bukan shot daripada Put. Put punya shot adalah supposedly dekat pokok yang depan ni, and diorang pergi ambil dekat shot pokok yang ini, which is yang ini adalah the real gula-gula. Macam itulah cerita dia. Right, so untuk adalah cerita yang pertama. So kita punya pengajaran yang kita boleh ambil dekat situ adalah, ya, bila kita dengar nasihat daripada orang-orang yang lebih tua, lebih dewasa, I think macam bila lebih okey lah untuk kita dengar dan turuti supaya tak ada apa-apa yang buruk kepada kita yang akan berlaku satu hari nanti. Alright, so kita move on untuk cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni tentang Umar dan juga Mael Tote. Mael ni, dia berdua ni merupakan seorang pelajar sekolah yang ada dekat pantai timur sana. Okey, dua orang ni, diorang merupakan kawan rapat sebenarnya dekat sekolah tersebut. And diorang ni adalah antara pelajar yang dak-dak surau, yang kopiah, yang alim lah senang cerita. And diorang ni memang suka sangat duduk surau. Like macam starting daripada masa dia cerita pasal benda ni, dia dah tingkatan 4-16 tahun lah. And dia kata starting daripada umur dia 13, umur dia 15, form 3 dengan form 4, dia memang setiap malam dia akan tidur dekat surau. Bukan setiap malam, mungkin kebanyakan malam ni dia akan tidur dekat surau untuk kadang-kadang dia belajar. And then dia akan tertidur lah, dia kata kat situ. And satu lagi sebab kenapa dia suka tidur kat surau, dia kata kalau dekat surau ni senang bang nak bangun subuh. Kalau kat dom tu tak payahlah, setan banyak bang. Sebab aku pun pernah jadi setan dulu kan. Okay, so itu dulu cerita asrama. Aku jangan campur. So cerita pasal Umar dengan si Mael ni, dia terjadi pada satu malam ni di mana mereka ambil keputusan untuk orang cakap study bersama. Masa tu dana arah peksa akhir tahun tak silap dia kata. And rata-rata pelajar memang kebanyakannya akan mencari space diorang sendiri untuk mengulang kaji pelajaran lah. Dia kata kalau nak duduk dalam bilik prep memang bising bang. Kadang-kadang diorang tu bukan banyak belajar, banyak yang bersembang sampai bising bang. Dia kata macam tu. So dia macam tak selesa lah. Dia kata surau is the good place to kita duduk. Tapi dia kata kalau musim peksa bang, memang akan ada lebih daripada 6 orang ke 7 orang yang akan duduk dekat surau tu. Kalau tak, biasanya saya dengan Mael ni je berdua. Okey. So jadikan cerita ada satu malam tu, sebelum periksa tu, ini merupakan hari Khamis malam Jumaat tak silap aku. Dia kata diorang stay dekat surau tu bersama. And diorang kata sebelum diorang duduk kat surau tu lama, diorang ada dengar daripada senior diorang masa diorang form 3. Dia kata dekat surau tu, belakang surau tu merupakan ada satu kampung bunian. Dia kata macam tu. So dekat kampung bunian tu kadang-kadang adalah orang cakap apa, sekumpulan-sekumpulan bunian yang akan datang ke masjid pula, ke surau tu untuk beribadah lah macam tu kan. So si dua orang ni macam
Ya ke? Ya tak ya je. Diorang ni mungkin nak takut-takutkan kita ni. Kita tidur sini dah nak 2 tahun dah. Tak ada apa-apa yang jadi. So, jadikan cerita pada malam tersebut, diorang study. Diorang study pada malam Jumaat tersebut. Diorang study berdua. Lepas tu tiba-tiba si Mak Al ni pun cakap. Mak Al ni kata, Umar, aku ni dok katalah dok percaya pasal surau ni. Dia kata macam tu tau. Tapi kadang-kadang seram juga. Dia kata, macam tu lah, lebih kurang lah. Dia kata dia seram dekat surau tu. Dia kata kadang-kadang duk belajar tu, kadang-kadang aku nampak benda-benda litah macam tu kan. Dia kata macam tu. Lepas tu Umar cakap, tak ada apalah, kita ni kat surau tak ada benda. Dia kata macam tu. Lepas tu dia kata, kita buat kerja kita, kita tak kacau dia orang tak kacau kita. Lebih kurang macam tu lah. Dia kata macam tu. Lepas tu si Mak Al ni pun macam, yelah. Tak apa macam tu. Lepas tu Umar tanyalah, kenapa kau tiba-tiba rasa macam ni kan? Tadi okey je, tak ada apa-apa masalah pun. Lepas tu si Mak Al ni cakap, tak adalah. Tadi aku macam tengah kita study tu, dekat tingkap tu aku nampak lah ada macam benda lalu. Aku tak tahulah benda tu. Dia kata macam tu. Lepas tu si Umar ni cakap, tak ada apa lah tu, dia litah-litah tu biasa lah. Macam tu kan. So dia orang pun buat kerja. Lepas tu time tu Mak Al ni macam dah mengantuk. Dia kata time tu dah nak pukul 3, bukan, nak masuk 3 lebih lah. Dia kata 3 lebih. And then dia kata dia dah mengantuk. Lepas tu si Mak Al ni kata dia nak tidur. Lepas tu Umar ni cakap, janganlah tidur dulu, besok kita nak peksa ni macam mana? Dia kata, aku tak tahan ni, aku mengantuk ni. Dia kata, tak apa. Pukul 4 kita tidur. Dia kata macam tu. Lepas tu si Mak Al ni pun macam, okey lah. Aku pergi bilik air dulu lah. Aku nak basuh muka. Dia kata macam tu. Dia nak pergi bilik air lah. So, dia pun bangun daripada tempat dia tu dan dia menuju ke bilik air. Okey, secara klisenya, kalau korang tahu, surau, dia kalau kau nak pergi ke bilik air dia akan jumpa satu, orang cakap apa? Tempat wuduk. Betul tak? So, tempat wuduk tu besar, lepas tu kau kena terus sikit and then baru kau jumpa bilik air tu. Sama juga struktur yang ada dekat tempat si Mak Al dengan si Umar ni. So, time tu dia pergi ke arah tempat wuduk tu. And time tu dia kata tempat tu gelap bang. Dia kata gelap gelita, dia kata macam tu. So, dia pun pergi onkan lampu dekat bahagian wuduk tu. And dia pun jalan ke arah toilet tu lah. And then toilet tu pun lampunya tertutup. Pukul 3 pagi, dia pun buka lampu tu. So, dia pun masuk lah macam biasa, macam tak ada apa-apa kan. Dia pun masuk and then dia buka bilik air tu, dia pun basuh muka. Dia pun basuh muka and then dia pun lap muka dia lah. Lepas tu dia pun letak tangan dekat sinki tu and dia tengok cermin tu. Dia pun macam, kalau ada benda kat sini, sepah aku lagi. Dia kata macam tu. Lepas tu dia pun basuhlah tangan dia. Dia ambil tisu, dia lap tangan dia. Masa dia lap tisu tu, dia tiba-tiba terhentikan perbuatan dia sebab dia terdengar ada bunyi air daripada tempat wuduk tu terbuka. Macam tu. So dia pun macam, siapa ambil wuduk tengah-tengah malam ni? Lepas tu dia pun macam, tak ada apa, tak ada benda. Lepas tu dia ambil tisu sekali lagi. Lepas tu dia dengar lagi. Lepas tu dia terdengar macam makin banyak air yang tempat wuduk tu dibuka. Dia kata macam tu. Lepas tu dia pun tak sedar hati lah. Dia macam, ramai sangat ni. Kalau seorang dua tu, iyalah kan. Sebab tak ramai pun dalam surau tu. Dia pun macam, Okey, tak ada apa. Dia nak tinjau tapi dia takut, dia kata. Dia biarkan dulu. Lepas tu dia terdengar ada suasana yang hingar-bingar dekat luar tu. Suasana yang riuh lah. Kalau kau biasa pergi sembahyang Jumaat, orang pergi ambil wuduk kan, ada yang bercakap-cakap kan kat tepi tu. Dia dengar macam tu. Dia macam macam tu. Lepas tu dia macam, apa dia mana-mana buta ni macam ni kan. Dia pun pergi tinjau dekat tepi pintu tu. Masa tu terperanjat dia. Sebab apa? Dia kata dia terlihat ada sekumpulan pakcik-pakcik yang sangat ramai dekat depan tempat wuduk tu. And kebanyakan daripada diorang seperti pakaiannya berjubah dan juga berkopiah and sedang mengambil wuduk di sana. Kau bayangkan, ramai gila dia kata masa tu. Dia tinjau memang ramai gila. Dia terus macam, Allahu Akbar, apa aku nampak ni, ya Allah. Okey Mak Al, tak ada apa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun keluarkan kaki kanan dia. Yang pertama, dia terdengar bunyi tu lagi. Dia pun keluar ke depan toilet tu and dia menyusun langkah dia satu persatu untuk melalui tempat yang orang ramai itu. Dia macam, faham tak? Dia punya kaki tu berat nak ke depan. Kepala dia memang tak tengok depan lah. Dia memang tengok bawah je lah. Memang takut tau time tu. Sebab dia kata time tu tempat tu terang. Dia kata, sebab kan dia dah buka lampu tadi kan. And dia punya tandas pun terang. Dia kata terang memang saya nampak bang. Dia kata memang saya nampak ramai gila orang kat depan tu. Dia kata macam tu.
Lepas tu dia macam, tapi saya tak sure lah bang itu orang ke tidak. Sebab ini adalah surau sekolah kan. Takkan surau sekolah main banyak hari pakcik kat dalam ni. Dia kata macam tu. Dia macam dia mulakan langkah dia yang pertama. Dia jalan. Lepas tu masa dia jalan tu, dia ternampak ada satu kaki dekat depan dia and ada satu tubuh yang sedang blocking dia dekat depan. Kalau kau kat situasi tu, apa yang kau buat? Kau nak tengok tak benda apa yang kat depan kau tu? Dia tak tengok. Dia macam dia ngelak ke sini. Lepas tu dia jalan. Dia jalan. Tu sepanjang saya jalan tu bang, satu orang tu pun saya tak pandang bang. Memang kepala saya tengok tanah je. Untuk, dia kata first memang saya nak cari adalah tangga. Sebab dia kata dekat dia punya surau tu ada tangga kecil. Dia naik tangga tu, dia akan jumpa surau tu balik lah. Dia memang, dia kata dia tak berani. And dia rasa dia lepasi ramai gila orang ketika itu. Dia macam ya Allah, memang nak menangis lah. Dia kata time tu dia pun jalan. Dia jeling ke arah kanan dia ternampak ada satu tangga kecil yang memang dia pada tadi dia carilah tangga tu. And dia pun langkah yang pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dia sampailah ke atas. Masa dia sampai ke atas tangga tersebut, dia terus mendongakkan kepala dia untuk melihat cermin yang ada dekat depan tu. Masa dia nampak cermin tu reflection dekat belakang dia tu merupakan orang-orang yang sangat-sangat tua. Dia kata ada bang yang sampai muka dia ni, janggut dia sampai ke bawah, sampai ke dada, putih. Dia kata ada yang bongkok-bongkok datang, tapi semuanya serba-serbi putih. Dia macam Allahu Akbar. Dia pun jalan ke tepi, and then dia pun masuk ke arah masjid tersebut, surau tersebut. And masa dia masuk ke surau tersebut, dia ternampak si Umar yang berada dekat depan tu. Lepas tu Umar tu tengok dia. Tapi dia kata, lepas tu Umar tu tengok dia, Umar tu tanya, "Mak, kenapa ni muka macam nampak hantu?" Dia kata macam tu. Pingsan dia kata time tu. And masa tu dia kata dia bangun, dia dah ada dekat satu area dekat surau tu. And time tu dia sedar, dia kata dia tengah bunyi azan subuh. And dia cerita benda ni balik dekat orang-orang yang ada dekat situ and membantu dia. And adalah seorang ustaz yang kontrol dia orang. Ustaz apa nama? Itu aku tak ingat lah. Adi kot. Wah, macam tu Adi. Macam tu lah lebih kurang nama dia. Ustaz tu cerita lah kat dia orang pasal penghuni yang ada dekat belakang surau tu, which is cerita tu adalah cerita betul. And dia kata pada time-time macam tu, supposedly pukul 3-4 pagi tu, memang ada je sebelum ni kisah-kisah orang yang ternampak lembaga-lembaga, tapi ini adalah first time dia dengar yang nampak secara grup. Biasanya nampak satu-satu. Yang ni mungkin tak tahulah ada kenduri ke kat masjid tu, ada moreh ke. Benda tu datang ramai-ramai. And dia kata rezeki awak lah nampak benda-benda gini. Starting situ dia kata dia dah memang tak tidur lah dekat surau tu. And dia bukan tak pergi surau lah, cuma dia just takut nak tidur kat situ. Lepas dia sampai ke sini je, dia kata dia ada dengar juga cerita daripada seorang junior yang mendakwa nampak benda-benda macam tu. And dia just benda tu dia simpan sendirilah sampailah benda ni dikongsi kepada aku untuk dikongsikan kepada kamu semua. Macam itulah untuk cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni dia lebih kurang kepada kita kena percaya tentang kewujudan makhluk lain, alam lain. Sebab aku tak faham sangat pasal konsep about jin Islam, pasal bunia ni semua kan. Aku tak adalah beberapa arif sangat, but aku dulu percaya benda-benda ni ada. And tempat beribadah diorang mungkin sama dengan kebetulan tempat si dua orang ni ada. And macam itulah cerita yang kedua. So kita move up ke cerita yang terakhir untuk malam ini. Dan ini merupakan siri yang terakhir untuk 3 cerita. Selepas ni ada yang ni dah nak naik lah. Yang ni dah nak naik tak? So episod ni kita bagi 3 je. This is the last one. Sebab apa? Aku mulakan cerita asrama part 1 dengan 3 cerita. Dan ini adalah siri terakhir untuk cerita asrama. And aku nak juga akhirkan dia dengan 3 cerita, which is kita dah ada 15 cerita untuk version asrama. Alright, so kita tak nak buang masa, kita roll untuk cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga ni berlaku di sebuah aspuri, di sebuah sekolah yang berada di jiran saya sahaja. Negeri Sembilan sana, area-area sana. KV mana? KV, adalah KV dekat sana. Dia perempuan punya cerita lah. Okey, Aina dan juga Amy. Dua orang ni adalah mangsa tentang kejadian dek kerana kesilapan mereka sendiri. Okey,
So cerita yang ketiga ni tentang mereka berdua. Okey, diorang ni merupakan seorang pelajar yang sangat-sangat aktif. Dia bukan aktif sukan ke, akademik ke, tidak. Tapi aktif yang jenis terkejal. Jenis yang macam, kalau cakap mesti nak mengilai, kalau gelak memang tak cover, memang tak tahu nak cakap jenis macam mana. Tapi kalau orang-orang macam ni kita best kan kalau lepak dengan diorang. Sebab apa? Kadang-kadang punchline tu murah je, tapi diorang punya gelak tu macam sepatu punya punchline kan. Alright. So kita balik kepada cerita Amy dan juga Aina ni. Alright. So mereka berdua ni merupakan senior di sebuah asrama tersebut. So diorang ni sukalah melepak. Diorang kata diorang ni suka overnight. Diorang suka overnight dekat satu bilik ni, di mana bilik yang diorang jadikan pot lepak. Sepatutnya bilik tu jadi bilik iron, tapi disebabkan diorang ni punya degil, diorang punya geng-geng kroni ni, diorang buatlah tempat tu macam ayah diorang yang punya. Okay. So diorang pun buat macam biasalah dekat dalam tu. Kadang-kadang malam-malam buta buka lagu techno, kadang-kadang buatlah benda-benda merepek, kadang-kadang kan menjerit-jerit, kadang-kadang VC power kat dalam tu. Macam-macam lah Anasir, kita tak nak cerita lah, takut aib orang kan. So dia kata ada satu malam ni di mana diorang fun-fun punya pasal. Dia kata time tu dia ada 5 orang. Aina, Amy, Yaya, ada Nadia dan juga Beha. Okey, ada 5 orang ni. Diorang kata malam tu diorang nak party-party. Dia kata, guys, jomlah malam ni kita party-party. Kita dengar lagu ke apa semua kan. Lepas tu kita lepak lah. Lepas tu kita chill-chill sebab besok kan cuti. Benda tu terjadi pada malam Sabtu. Okey. So pada malam Sabtu tersebut, diorang duduk dekat dalam bilik yang tadi lah. Diorang dah set up apa semua, buka speaker apa semua. So diorang pun mainkan lagu-lagu yang seperti biasa diorang mainkan. So dia kata masa buka lagu tu, tiba-tiba playlist diorang tertutup. Dia kata macam tu. So bila playlist diorang tertutup, si Yaya ni cakap lah, dah kenapa kan? Tutup kenapa? Bateri habis ke? Dia kata macam tu. Kau ni apalah? Check lah dulu ni kali. Macam tu dia kata lah. So si Beha ni pun pergi tengok phone tu. Mana ada? Okey, dia kata tu. So dia play teng 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 teng. Masing-masing pun main phone teng 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 teng. Macam tu lah kan lebih kurang. So masa dia orang tengah lepak apa semua, tiba-tiba si Beha ni cakap, aku nak pergi toilet lah. Ya teman aku. Dia kata macam tu. Okey, jom. Dia kata macam tu. Lepas tu diorang pun keluar. Beha dengan Yaya ni pergi toilet yang di hujung blok diorang lah. So diorang pun jalan ke arah depan tu. So bila diorang jalan ke arah depan tu, tinggallah bertiga je kat dalam ni. Ada Amy, ada Aina dan juga siapa? Nadia. Okay, 3 orang ni. So dia pun duduk. Dia pun dengar lagu. Tiba-tiba Nadia cakap, tak best lah lagu macam ni. Apa kata kau buka lagu seram-seram sikit? Kan best malam-malam buta macam ni? Kata macam tu. So Aina cakap, kau ni apa lah? Malam macam ni nak buka lagu-lagu macam tu, kenapa? Kau takut Ada macam tu lah, dia menganjing lah si siapa ni? Nadia ni tadi. Si Aina ni tadi. So Nadia dengan Aina ni pun pergi dekat playlist diorang, si buka. First dia dah buka lagu yang tahulah lagu apa tu kan. So dia pun buka. Apa tu dia pun dengar. Lepas tu dia gelak lah, Dia kata kau tahu tak cerita pasal lagu ni seram weh. Dia pun cerita pasal asal usul lagu tu yang yalah korang pun tahulah apa cerita asal usul tentang cerita lagu tersebut kan. Lepas tu playlist yang kedua tu dia terbuka pula lagu yang apa yang Sewangi benda lah lagu Indonesia tu kan. So lepas dia lagu tu, dia pergi buka lagu yang ketiga, lagu Siti Nurhaliza. Lagu tu. Lepas tu tiba-tiba si Aina ni pun bersuara. Dia kata macam, lamanya Beha dengan Yaya pergi toilet tu lah tu. Banyak batu agak. Lepas tu dia orang gelak sama-sama apa semua kan. Lepas tu lagu si Siti tu pun habis. Habis lagu Tok T ni, lepas tu si Aina cakap, cuba kau buka lagu Nenek si Bongkok 3. Cuba kau buka. Dia kata macam tu. Lepas tu diorang pun macam, kau ni pelik lah weh. Lagu-lagu macam ni nak buka pula. Tak apalah, tadi kita dah dengar lagu lagi seram. Kau tak ada apa pun jadi. Takkan lagu budak-budak macam ni. Benda-benda macam ni dah jadi kan. Dia kata macam tu. Lepas tu dia pun macam, okay, fine. Dia pun buka. Teng. Macam tu. Lepas tu tiba-tiba diorang semua senyap. Dia pun senyap. Macam tak ada apa-apa yang jadi. So diorang pun macam, kenapa senyap lah ni? Kata macam tu kan. Lepas tu kata, kau relax lah. Korang ni takut sangat lah. Tak. Sekarang masalahnya, mana Beha dengan Yaya ni tak balik-balik lagi? Kau lama sangat betul kat toilet tu. Dia kata, Nadia pergilah check. Dia kata macam tu tau. Lepas tu Nadia, tak nak.
Lepas tu korang ni apalah. Lepas tu dekat radio dia orang tu masih lagi terdengar lagu si Bongkok 3 ni tadi lah. So masa lagu tu di play. Lepas tu si Aina ni pun bangun lah. Tak apalah, kalau korang tak nak tengok, aku pergi tengok, dia kata macam tu. Lepas tu Aina ni pun bangun daripada kursi dia untuk keluar pergi tengok kat tandas lah. Si dua orang tu buat apa lama sangat. So dia pun bangun, tiba-tiba lagu yang ada dekat radio dia orang berhenti. And dia pun macam tak habis berhenti. Bateri ni buat hal lah, dia kata macam tu. So dia pun pergi ambil phone tu untuk play balik lagu tersebut. Belum lagi dia play lagu tersebut, dia terdengar Nadia, kau dengar tak apa aku dengar? Ya, Aina langsung tak tolehkan kepala dia di belakang. Dalam masa yang sama juga, dia masih lagi terdengar siulan tersebut. Dia memberanikan diri dia untuk panggil kawan-kawan dia yang berada di belakang dia itulah. Nadia, Amy, jangan main-main macam ni. Aku takutlah. Nadia. Dia pun toleh. Masa dia toleh tu, dia terperanjat sebab apa? Dia baru perasan yang dalam bilik tersebut tiada langsung orang kecuali diri dia sahaja. So persoalannya, bilakah kawan-kawan dia yang lain tu keluar? Kita tahu Biha dengan Yaya keluar masa pergi toilet. And bila pula si Amy dan juga si Nadia ni keluar daripada bilik tersebut yang meninggalkan dia seorang diri. Lepas tu dia macam, Amy, Nadia, Amy. Lepas tu dia pun berlari lah ke arah pintu tu untuk keluar. Masa dia nak berlari arah pintu tu keluar, dia terdengar satu suara yang sangat-sangat menyeramkan. Macam tu. Dia macam, dia pun berlari ke arah pintu tersebut untuk mencapai tombol tersebut. Cu cari nenek ke? Dia try lah nak buka pintu tu. Cu. Dia pun menangis lah. Dia terduduk and dia kata dia menangis kat situ and dia masih lagi terdengar suara orang tua yang sangat-sangat dekat and nyaring dekat telinga dia. Dia kata dia dengar bunyi yang sangat-sangat sayu kan. Berulang kali dia kata macam tu. Sehinggalah dia menjerit seorang diri. Dia kata lepas tu dia terdengar pintu tombol tu dibuka and dia terlihat ada 4 orang kawan dia yang membuka pintu tombol tersebut and laju-laju dia pergi lompat and pergi peluk kawan-kawan dia tersebut. Lepas tu kawan-kawan dia pun tanyalah, kau ni kenapa? Apa masalahnya? Weh, tadi kau suruh kita orang cari Ayah dengan si Bihar. Lepas tu kau takut seorang-seorang. Kenapa? Aku takut. Aku dengar suara nenek. Aku suka suara nenek. Dia kata macam tu. Nenek mana kau ni? Tak tahulah. Aku tak tahu. Aku dengar kat Aina kata time tu dia rasa badan kawan dia sangat-sangat sejuk. Dia berhentikan perkataan dia tadi. Dia terdengar sekali lagi bunyi yang sama seperti apa yang dia dengar dalam bilik tadi. Cu, nenek dah jumpa Cu. Dia angkat kepala dia, dia terlihat ada seorang tua yang betul-betul berhadapan dengan muka dia. Ternyata yang dia peluk tadi tu adalah nenek yang cari dia. And muka nenek tu memang sangat-sangat tua and sangat-sangat hudur lah, senang cerita dia kata. And memang dia terperanjat. Dia kata memang time tu dia rasa jantung dia, darah dia memang putus, berderau, semua ada. And dia tengok ke arah tepi, dia nampak kawan dia 4 orang berdiri tegak tengok dia. And dia pun pengsan di tempat itu. And dia kata dia sedar-sedar, kawan-kawan dia dah angkat dia pergi ke surau. And adalah orang-orang yang kat situ try ubatkan dia. And selepas beberapa hari lepas tu, baru dia start cerita balik pasal benda ni. Dia kata malam tu, ikutkan Aina ni sendiri yang suruh si Nadia dan juga si Amy ni keluar untuk pergi cari si, siapa tu?
Bihar dengan Yaya. Dia kata macam tu. Sebab tu dia orang keluar. Sebabkan dia kata Bihar dengan Yaya terlalu lama sangat dekat luar. Lepas tu dia bagi tahu, dia kata, Nadia, kita orang keluar cari dulu Lepas tu Nadia tu hanya diam tengok phone and anggur. And dia orang pun macam okey lah, fine lah. Dia kata macam tu, mungkin dia okey lah duduk seorang. Dia orang pun keluar. And starting situ lah sebenarnya dia orang dah tak ada dalam bilik tu. And menurut Aina pula, dia ada suruh si Nadia tutup lagu apa semua tu. And Nadia kata tak ada. Dia kata kita dah keluar dah time tu. Alanya, di manakah and siapakah yang dia peluk? And dia cerita juga dekat kawan-kawan dia, yang kawan-kawan dia nampak dia keluar bilik tu and memeluk something, and tapi daripada pandangan kawan-kawan dia tak ada apa-apa, macam kosong lah. Dia macam peluk tak ada apa-apa lah, macam tu. And starting daripada situ diorang tak ada lepak lagi dah dekat bilik tu. And macam itulah cerita untuk si Aina ini. Alright. So kepada siapa-siapa, tak utamanya perempuan lah. Kalau perempuan tu buat cara perempuan nak, janganlah nak terkinjar-kinjar dekat mana-mana tempat tu. Tak kisahlah, itu awak punya pilihan sendiri. Tapi bila dah kena macam ni, tanggung sendirilah. Okay. So itu sahaja untuk cerita malam ni, the part 5 of Seram Asrama. Aku faham ramai orang dah perli aku. Dia kata macam, Acap, are you sure this is the last one? Part 3 cerita. Yes, I promise you guys, this is the last one. Aku sebelum ni nak buat 4 cerita, tapi macam-macam benda macam-macam halangan yang berlaku pada diri aku sendiri. Selain untuk aku memuaskan hati korang ataupun aku nak utamakan kehendak korang, aku juga perlu utamakan keselamatan aku sendiri. Itu je yang aku boleh cakap untuk sebelum ni. Aku minta maaf sangat kalau aku banyak berjanji tapi belum dapat mampu aku tepati. Tapi untuk kali ni, Alhamdulillah, I really 100% be okay. And aku harap semua orang boleh sabar and doakan yang baik-baik untuk aku produce video untuk korang. Walaupun aku tak sihat, aku still produce untuk korang. And sekali lagi aku nak cakap, this one, lepas ni pukul 11 malam kita orang dah tutup order. And korang sempat lagi nak beli sekarang, okay? Boleh klik link dekat bawah sana untuk korang dapatkan edition jump scare daripada aku sendiri, sebab benda ni limited, okay? Pasal satu lagi, orang banyak tanya aku pasal background One Piece tu bagaimana. One Piece punya background tu ada je aku simpan kat tepi ni, sebabkan kalau kau nak tahu, dekat background One Piece tu ada benda yang dah huni and ada benda yang dah hidup. And kita terpaksa turunkan and perlu digantikan dengan benda baru. And aku dah order benda yang baru, insyaAllah dalam minggu ni sampai. Sebab benda-benda daripada China memang lambat kan, so kita tak boleh nak buat apa. So aku harap korang tak tanya lagi pasal background lama, background baru. Aku dah jelaskan kat sini. And kita akan ada pembaruan insyaAllah di masa yang akan datang. Pasal hari Khamis minggu lepas, kenapa aku tak post video, aku ada sebab aku sendiri juga. And korang hanya perlu tunggu untuk aku bagi tahu info-info yang selanjutnya. Terima kasih kerana menyokong sampai ke tahap ini. Aku harap korang enjoy untuk cerita kali ini. Kita jumpa lagi di minggu akan datang dengan kisah-kisah yang baru. Kita jumpa lagi, alright? Jaga diri selalu, jaga diri, jaga hati dan jaga apa yang perlu. Kerana apa? Kita tak pernah tahu apa yang berada ketika kita rasa pilu. I see you. Peace. Bye.